Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar pasal pergerakan dan pertumbuhan haiwan juga, sambung baru ni. Okay, tapi kita akan fokus kepada fungsi sendi dan otot. Baru ni kita pergi kepada sistem sokongan iaitu yang pertama tulang. Okay, yang kedua kita akan tengok sendi dengan otot. Okay. Kalaulah tulang tu dia memberi bentuk, menyokong berat badan, tapi sendi dan otot dia mengawal pergerakan manusia. Okey. Kita tengok Apa yang awak kena tahu ialah otot ialah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Okey, maknanya kalau kita makan ayam tu, isi ayam tu adalah otot sebenarnya. Okey, biasanya otot dalam tubuh manusia ni adalah berantagonis. Apa maksud berantagonis? Maksud dia bertindak secara berpasangan dan berlawanan. Contoh, kita ada otot bicep. Bicep maksud dia sebab dia ada dua. Satu, dua. Ada dua. Ada dua ketul tu. Tricep maksud dia ada tiga. Okey. Atas, so awak angkat tangan awak, angkat berat. Jadi hak atas tu bicep, hak bawah tu tricep. Okey, apa yang kita kata berlawanan tu maksud dia, kalaulah kita nak bengkok tangan, okey, cuba awak bengkok tangan. Hak atas tu pendek kan? Okey. Hak bawah tu kau panjang kan? Okey. Apa yang berlaku ialah apabila kita membengkokkan tangan, otot bicep mengecut. Kalau dia mengecut, sebab tu dia akan jadi core memendek. Otot tricep pula mengendur. Maknanya sebab dia nak tarik ni, dia core jauh. Kat bawah ni core jauh. Sebab tu dia memanjang. Okay, apabila kita meluruskan lengan, terbaliklah pula. Jadi kalau kita lurus, hak bawah tu pendek. Okay, hak atas panjang. Okay, jadi apabila kita meluruskan lengan, otot tricep kita mengecut dan otot bicep kita mengendur. Okey. Itu adalah otot. Otot untuk kita bergerak. Sendi pula adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Otot isi. Sendi ialah, katalah sini kita belajar baru ni, radius dengan ulna. Radius tulang atas, ulna tulang bawah. Okey, dia akan jumpa ni, sini kita namakan sebagai sendi. Sendi. Sendi tulang, sendi tangan, macam tu. Ni sendi. Okey, jadi kita ada dua jenis sendi dalam tubuh kita. Sendi yang pertama sendi bergerak, iaitu sendi yang membenarkan anggota kita bergerak. Contoh kat tangan kita, kat lengan kita. Okey. Yang kedua, sendi yang tidak bergerak. Maksud dia tidak membenarkan anggota bergerak. Contoh sendi pada tengkorak. Kalau tengkorak geruk macam mana tu? Kan? Okey. Yang ketiga, tadi kita belajar sendi, otot, sendi. Yang ketiga kita panggil ligamen. Ligamen ialah tisu penghubung antara dua tulang. Okey, jadi tisu penghubung antara dua tulang. Tadi sendi adalah tempat pertemuan tulang dengan tulang. Maknanya sendi duduk sini. Ni sendi. Tengok ni. Sendi duduk sini. Ligamen pegang tulang dengan tulang. Awak dah pernah dengar tak orang ni kaki awak. Contoh ni tulang atas. Okay, ni tulang atas. Ni tulang bawah. Sini tulang atas, sini tulang bawah. Ni contoh kaki Sini kita panggil patella. Tengah-tengah ni kita panggil sendi. Okey, lepas tu hok pegang kat sini kita ada otot. Contoh ikut ni otot. Okey, lepas tu ligamen ialah yang pegang antara tulang dengan tulang. Tulang dengan tulang. Tulang dengan tulang. Okey, pernah dengar orang main bola dia putus ligamen. Ligamen itulah yang pegang. Sebab tu dia macam longgar dia punya. Contohlah awak tengok dekat dalam daging lembu. Hak warna putih tu adalah ligamen. Dia biasanya bersifat liat, kenyal tapi kuat. Okey, selain daripada tadi, tiga benda tadi, kita ada lagi, contoh ni kita ada cecair synovial. Ada orang, awak pernah dengar tak? Orang pergi cocok
Okey, sebenarnya cocok kita tu sebenarnya adalah untuk cocok cecair sinovial. Air ni duduk dalam, contoh kita kata kita cerita pasal kepala lutut kita. Dalam kepala lutut kita tu sebenarnya ada cecair sinovial yang melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Okey, dia macam pelincir lah. Katalah awak punya ensel kat rumah tu, ensel pintu. Jadi kita letak minyak. Sebab kita tak mau bagi geseran minyak. Tu adalah contoh macam mana fungsi cecair sinovial. Okey, rawan ialah kita panggil sebagai pelapik. Pelapik ni duduk sini. Tulang rawan. Biasanya warna putih. Tulang dada ayam tu tulang rawan. Okey. Seterusnya ialah tendon menghubungkan otot kepada tulang. Contoh ni, otot kepada tulang. Ni adalah tendon. Okey. Sining, hotning ke sini ni kita panggil ligamen. Okey. Maknanya ni adalah otot. Sendi duduk tengah ni. Okey. Apa masalah yang berkaitan dengan sendi dan otot? Okey, masalah pertama ialah apabila berlaku kecederaan, orang tua biasa kecederaan. Lepas tu sakit lutut di kalangan warga tua. Okey, contoh apabila kita bersukan, akan berlaku kecederaan. Sebab apa? Sebab otot kita lemah dah. Lepas tu ataupun kita dah buat stretching dulu. Ataupun melakukan aktiviti berat. Tidak menggunakan peralatan senaman yang sesuai. Okey. Kekejangan otot. Tiba-tiba kita rasa kejang kaki. Sebenarnya ialah berlaku pengecutan otot berlampau. Dan ia sebenarnya disebabkan oleh kekurangan natrium atau garam mineral. Okey. Apabila kita berusia, ada satu penyakit kita panggil arthritis. Arthritis ini ialah keradangan sendi. Sendi tu akan jadi bekok dan merah. Dekat tangan-tangan dia ni, dia jadi macam bekok dekat sendi ni. Okey. Osteoarthritis ialah kita kemusnahan rawan. Maknanya rawan dia tak ada dah. Tak ada, habis dah. Okey, lepas tu tadi kita ada arthritis. Yang ni kita panggil rheumatoid arthritis. Dia lebih kepada bekok dekat membran synovial tu. Biasanya kat tangan ataupun dekat kaki. Okey, yang ni yang biasa kita mendengar ialah osteoporosis. Jadi untuk elak osteoporosis kita kena minum susu. Okey, biasanya dia akan berlaku pada manusia yang telah berusia ataupun wanita yang putus haid. Sebab apa? Sebab apabila dia tak ada haid, dia tak ada hormon estrogen. Salah satu fungsi hormon estrogen selain mengawal haid dia adalah dia boleh memberi kalsium kepada tulang. Okey, osteoporosis ni adalah, cuba tengok, ni adalah normal. Yang ni pula nampak ia berlubang-berlubang macam span. Jadi ia rapuh. Jadi senang nak patah. Tu saja. Okey, cara nak mengatasi ialah macam kita kata kena minum susu sebab dalam susu ada kalsium, fosforus, besi, fluorin, vitamin D. Lepas tu kena bersenam. Okey. Cuba awak pernah tak bayang kita apa kejaya? Kejaya yang banyak, yang pertama kita panggil pakar ortopedik. Kalau awak pergi kat ward dekat hospital, ada satu ward ortopedik. Sebenarnya ward tu adalah untuk merawat kecederaan yang berkaitan tulang, sendi, macam tu. Okey, tu doktor. Yang kedua kita panggil pakar chiropractor. Chiropractor ni ialah dia macam tukang urut tapi dia lebih kepada dia diagnosis dengan rawatan gangguan mekanikal. Dia akan betulkan awak. Okey. Yang ketiga, ahli fisioterapi. Kalau kita pergi kat hospital tu ada fisioterapi. Fisio maksud dia akan juru pulih. Dia akan tengok pesakit tu. Okey. Cikgu rasa tu saja untuk hari ini. Lepas daripada ni, kita siapkan kerja. Lepas tu, salin nota, siapkan kerja
Dan apa-apa soalan kita akan buat soalan dekat Telegram. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.